Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Okay, hari ini Ustazah nak ajar tentang adab, iaitu adab menziarahi jenazah dan kubur. Okay, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, apa maksud jenazah? Okey, jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia, sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak ataupun orang dewasa. Seterusnya kita pergi kepada ucapan takziah untuk si mati. Okey, apabila kita dapat berita tentang seseorang yang meninggal, kita kena ucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, saya ulang lagi sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Okey, ingat nak, setiap kali kita dengar perkabaran tentang seseorang, kematian seseorang, kita perlu ucapkan takziah. Okey, dan kita kena perlu ucapkan perkataan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, setiap yang hidup pasti akan mati. Okey, kita pergi kepada menziarahi orang sakit. Okey, ni menziarahi orang sakit pula. Okey. Ziarah orang sakit hukumnya sunat dan besar pahalanya. Okey, yang kedua, orang yang menziarahi orang yang sakit sebaiknya janganlah duduk terlalu lama di sisi orang yang sakit. Okey, maksudnya antibody orang yang sakit dia lemah. Okey, dia lemah. Mungkin orang yang pergi melawat ataupun berziarah mungkin membawa apa-apa penyakit yang boleh memudaratkan orang yang sakit. Okey, maksudnya kita setakat pergi, okey, jenguk, tanya sakit, sakit macam mana, bila sakit, cukup. Jangan terlalu lama duduk sebelah dengan dia. Okey, jangan terlalu lama duduk dengan dia. Okey, sebab kesian kat dia, sebab dia tengah sakit. Dan antibody dia pun tak kuat. Kita yang pergi melawat pun kemungkinan kita ada yang membawa virus. Okey, macam sekarang kita tengok zaman sekarang ni, okey, kita sekarang ni dunia kita ada penyakit virus kan, coronavirus. Okey, so nak pergi ziarah orang sakit pun mesti tuan rumah pun takkan bagi kita masuk. Betul tak? Maksudnya sebab kita tak tahu badan kita ni bawa ke pembawa. Kita jadi pembawa atas sekarang ni. Kita tak nampak virus ni, kita jadi pembawa. So kalau pembawa ni, faham je lah. Kalau kata antibody orang tu lemah, kemungkinan nak dapat tu pun tinggi. Nak dapat penyakit tu pun tinggi. Okey, yang ketiga, orang yang ziarah boleh memberi nasihat kepada orang yang sakit supaya bersifat sabar dan reda atas qada Allah SWT. Maksudnya setiap penyakit yang Allah bagi ni ada penawar dia. Cuma orang yang sakit ni sabar. Okey, perlu sabar. Sebab Allah takkan bagi ujian, takkan menguji seseorang hamba-Nya kalau kata orang tu, Allah tahu kata kita ni kuat. Okay, so Allah uji. Mungkin kita ni boleh tempuh dengan penyakit tu, ataupun boleh tempuh apa-apa ujian. Sebab Allah tengok kita ni kuat. Okay, tapi kita kena reda atas qada Allah. Mungkin Allah nak bagi kita sakit ni supaya kita ni beringat. Okay, tak selamanya kita ni sihat. Betul tak? Tak selamanya kita ni sihat. Beringat supaya kita ni ada sakitnya, dan sakit tu kita kena sabar. Okay? Sabar dan reda atas qada Allah. Okay? Macam tu. Okay, kita pergi kepada adab menziarahi jenazah. Okay. Bila kita ada seseorang meninggal, tak kisahlah sama ada keluarga kita ataupun orang yang lain yang berdekatan dengan kita, sama ada jiran ataupun saudara mara kita, kita perlu mendoakan si mati. Okay, mendoakan si mati itu macam mana?
kita sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan supaya dosa-dosa si mati diampunkan, dibebaskan daripada azab kubur, masukkan ke dalam syurga. Okey. Yang kedua, solat jenazah berjemaah. Okey. Bagi orang Islam yang cukup sifat yang baligh, okey, solat perlulah solat berjemaah, solat jenazah berjemaah. Okey? Okey, yang ketiga, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, saya ulang lagi sekali. Yang ketiga, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, menutup aurat. Okey, kita tahu kan? Aurat lelaki daripada mana ke mana, aurat perempuan daripada mana ke mana. Okey, menutup aurat. Yang keempat, mengucap takziah kepada keluarga si mati. Yang kelima, membanyakkan bacaan Al-Quran dan mendoakan jenazah. Okey. Yang keenam, menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Maksudnya, bukan kita sediakan makanan yang mewah-mewah macam nak buat kenduri-kendara tu kan. Bukan macam tu. Maksudnya, setiap kali kita tengok contoh kita tengok kepada keluarga kita ataupun keluarga jiran. Kita tengok dari situ. Kalau ada kematian dalam jiran, dalam keluarga jiran, untuk makan mesti memang takkan selera makan tu dah tak ada, dah kurang sebab kita tengah sedih. Bila tengah sedih tu, kita nak makan pun macam tak mau masuk, tapi kita kena makan juga. Sebab apa? Yang meninggal tetap meninggal. Yang hidup ni kita kena makan. Sebab apa? Untuk tenaga. Okey, untuk tenaga. Jangan lupa, jangan skip makan. Okey. Tetapi keluarga macam kita lah, kalau jiran meninggal, kita ni bolehlah sedia apa-apa sikit untuk depa tu, untuk orang macam keluarga si mati tu, keluarga si mati tu. Alah perut, tak perlulah nak makan yang mewah-mewah. Tapi satu, hormat, jangan makan dalam rumah si mati. Sebab apa? Ada jenazah dalam rumah tu. Makan di luar. Okey, di luar. Jangan makan dalam rumah yang ada jenazah. Sebab apa? Jenazah ada dalam rumah tu, kita kena hormat. Okey, yang akhir sekali, memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam pengurusan jenazah. Maksudnya daripada awal lah, daripada mandi, lepas mandi, kafan, pakai kafan, liang lahat. Okey, bagi pertolongan. Tak kisahlah kalau kata keluarga si mati tu setengah ada yang tahu, setengah ada yang tak tahu. So, sebagai orang Islam ni, fardu ain. Okey, fardu ain. Minta maaf lah, sebab tu bukan fardu ain, fardu kifayah. Okey, kita bagi pertolongan kepada keluarga si mati tu ialah apa ni, fardu kifayah. Okey, fardu kifayah. Macam tu. Okey, kita pergi kepada kubur orang Islam. Okey, kubur orang Islam. Sudah tahu, mesti ramai yang tahu kan kubur orang Islam tu macam mana. Okey, definisi kubur orang Islam, satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam. Okey, yang ni daripada zaman Nabi lah. Daripada zaman Nabi, memang Nabi mengharamkan lah, tidak menggalakkan lah tidak menggalakkan untuk menziarah kubur. Sebabnya kita cerita kat sini, pada awal kedatangan Islam, Nabi melarang umat Islam menziarahi kubur kerana amalan masyarakat Arab jahiliah yang suka meratapi mayat, koyak baju, menyalakan kodok dan qadar dan sebagainya. Lama kelamaan, apabila iman mereka makin kuat, Nabi menggalakkan mereka menziarahi kubur kerana banyak iktibar dan kelebihan dapat diambil oleh orang Islam. Okey, waktu tu sebelum kedatangan lah, pada awal-awal kedatangan Islam, memang Nabi melarangnya umat Islam menziarah kubur. Salah satunya masyarakat Arab jahiliah ni memang suka meratapi mayat. Memang
kalau pi kubur pun meraung, menangis, tak elok lah kan. Lepas tu sentiasa suka menyalahkan qada dan qadar. Tapi bila lama-lama kelamaan tu iman depa pun kuat, Nabi pun menggalakkan mereka menziarahi kubur. Okey. Kita pergi kepada adab menziarahi kubur. Okey, yang pertama, membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah lain dan tahlil. Yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Salamnya ialah Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam sejahtera ke atas ahli-ahli kubur. Yang ketiga, tidak melangkah di atas kubur. Maksudnya antara kepala dengan kaki. Okey, kita tak boleh langkah. Okey, maksudnya kita boleh jalan tepi-tepi tu saja sebab kita hormat. Walaupun yang di bawah tu dah meninggal dunia, memang roh tak ada, memang jasad, tapi sekurang-kurangnya kita kena hormat. Okey, tidak melangkah di atas kubur. Yang keempat, tidak berbual kosong. Maksudnya tidak berbual kosong. Tengok dalam gambar ni. Tengok lelaki yang pakai baju kuning dengan baju biru. Yang lain tu pakat-pakat duk baca doa. Tapi mereka dua tu macam tu lah. Berbual kosong. Maksudnya berbual kosong. Kita pergi kubur untuk kita ni insaf. Okay? Sampai bila-bila waktu saja pun Allah akan tarik nyawa kita. Kita pergi kubur, kita akan tengok. Insaf, aku ni insaf lah. Aku akan terdetik di hati. Bukan suruh pergi bersembang. Okay, nak bersembang-sembang macam ni boleh pergi dekat kedai. Okay? Yang kelima, memakai pakaian yang menutup aurat. Yang keenam, tidak berlari-lari di kawasan perkuburan. Okey, maksudnya tak bolehlah nak main-main kat kawasan perkuburan ni kan. Kalau kata budak-budak, memang mereka tak faham lah. Okey, memang budak-budak tak faham. So, kalau kita tegur pun mereka buat, kita cuma bagilah, kita kata tak baik, kawasan kubur kita jangan lari. Kalau mereka buat juga tak apalah sebab budak-budak kan. Yang keenam, menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Okey, jangan duk buang-buang sampah mata. Jangan duk buanglah sampah-sampah kat kawasan perkuburan. Okey, kadang tu kubur yang kita nampak suram. Takut tu sebab apa? Kadang tak ada siapa yang tolong pi bersih kat tempat tu. So pokok-pokok daun-daun pun bertaburan. Gitu. Okey, yang akhir sekali, menyiram kubur dengan air wangi seperti air bunga. Okey, kita pergi kepada kepentingan menziarahi jenazah. Sebab yang pertama, sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah, dapat menggalakkan dan mengeratkan persaudaraan dan silaturahim. Yang ketiga, untuk mengurus jenazah dan melakukan perkara-perkara wajib di atasnya. Okey, kita pergi kepada faedah beradab semasa mengiringi jenazah ke kubur, menguatkan ketakwaan kepada Allah, menimbulkan rasa insaf, yakin hidup dan mati di tangan Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala. Yang akhir sekali, mengurangkan rasa sakit si mati. Okey, kita pergi kepada akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur, iaitu jatuh maruah, mendapat dosa, dimukai Allah, sentiasa leka kepada Allah. Okey, kita pergi kepada last kali, iaitu hikmah beradab menziarahi kubur. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Yang kedua, mendapat mengambil pengajaran, meringankan beban kesedihan, menimbulkan rasa insaf, bersimpati dengan keluarga, mendorong melakukan ibadah, menguatkan ketakwaan kepada Allah. Okey, setiap kali kita mendapat perkabaran kematian ataupun berlaku bencana yang buruk, kita perlulah ucap perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan skop dia untuk orang meninggal saja, orang mati saja, tapi kalau dapat perkabaran yang buruk macam kemalangan kan, kita ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bila sakit kita dapat perkabaran, kata kawan kita sakit, kita sebut syafaqillah, semoga Allah
menyembuhkan dia. Syafakillah ataupun syafakallah. Okey, yang itu saja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.